Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sambung kembali perbicaraan kita yang lalu, muka surat yang tiada ada dirinya, hanya perkara yang dikira-kira dengan fikiran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan melihat dan berkata-kata, maka sangatlah membawa muskil kerana menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya, hanya perkara yang dikira-kira dengan fikiran, yang tiada tentu bergilir ganti dengan lawan-lawan itu. Lagi ada permulaan dan kesudahan bagi kebanyakannya. Baik. Jadi kita ni sedang nak memahamkan sifat ma'ani yang 7 tu, ya. Apa dia? Perkehendak, pengetahuan, perhidup, ya. Perhidup, pengetahuan, perkuasa, perkehendak, pendengar dan pelihat, dan akhirnya perkata. 7. Jadi 7 ni sifat ma'ani kita telah pelajari dulu. Inilah hari ni pula sambungan daripada yang dulu, iaitu pada tempat maka sangatlah membawa muskil jikalau tersalah memberikan makna. Itu dia. Maka sangatlah membawa muskil jikalau tersalah memberikan makna kerana menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya. Itu, ya. Ayat tu kalau kita tengok betul-betul, ya. Macam mana yang tiada ada dirinya tu? Baik. Sifat ma'ni ada 7. Iaitu hayah, perhidup, perkehendak, perkuasa, pengetahuan, ya. Pelihat, pendengar dan perkata. Ini 7 ni. Baik, kenapa dia kata sifat ma'ani? Kerana sifat ini dia pada bangsa makna dia ada. Ma'ani ni dengan makna maknan, sifat yang jenis ada. Sebab sifat tu, ya, telah dibagikan oleh para ulama usul, terbagi pada 2. Ada sifat dengan makna ada dan lekat bersepakai dengan zat. Ada sifat dengan makna sungguh, tetapi dia bangsa tiada. Dia bangsa tiada, tetapi dia bangsa sungguh. Ada dia dengan makna sungguh-sungguh. Bukan ada yang jenis lawannya tiada. Kalau ada jenis lawan tiada, itu jenis ma'ani. Ya, jadi kalau 4 bahagian sifat, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, satu lagi ma'ani, ya. Kalau ikut turutan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Baik. Jadi dalam 4 bahagiannya, sifat ma'ani saja yang bangsa ada, bangsa berwujud pada zat. Yang lain tak ada dengan makna tak ada, tiada lah. Begitu. Sifat ni tak dikira tiada, tak. Yang 3 ni, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah ni sifat yang bangsa sungguh. Walaupun dia tak lekat, tak bersepakai dengan zat, tapi dia duduk pada tempat sungguh. Maka sebab itulah, walaupun dia bukan bangsa berwujud, tetapi dia tetap dikira sifat. Jadi ada masuk dalam sifat amrun i'tibari, sifat hal, ya.
Boleh. Tapi kalau dia buka hijab, sifat-sifat ni semua kita tak dapat lihat kerana dia bukan bangsa berwujud. Itu dia. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Baik, jadi apa yang perlu kita kena faham di sini? Sifat itu terbagi dua. Pertama, bangsa berwujud, maknanya kita boleh kesan dengan panca indera. Kita boleh lihat dengan mata, boleh dengar dengan telinga, ya. Ini sifat ma'ani. Satu lagi, sifat yang tak dapat dikesan dengan mata, dengan panca indera kita, tak dapat dikesan. Contohnya kidam. Kidam tak dapat dikesan dengan penglihatan. Macam mana nak lihat sedia kala, sedangkan hakikat sedia kala itu tiada permulaan. Jadi sedia kala itu tak ada mula. Tak ada mula ni kita boleh lihat ke tak? Tak. Kita boleh dengar? Tak boleh dengar. Sedia kala. Ya. Begitu juga bakok. Bakok artinya kekal. Apa maksud kekal? Kekal mana tidak menerima binasa, tiada kesudahan, ya. Tak ada kesudahan tu boleh dilihat tak? Tak boleh. Yang kita lihat tu zat, diri Tuhan, dapat lihat diri Tuhan dengan sifat-sifat ma'ani dia. Adapun tiada kesudahan, nak lihat macam mana? Sifat juga tapi bukan bangsa berwujud. Tu ya. Tu kedudukan sifat lah. Adapun di sini dia kata, maka sangatlah membawa muskil, sangat keliru, samar-samar, menimbulkan masalah untuk faham. Sangatlah membawa muskil kerana dengan sebab salah meletak makna tadi, maka apa akan jadi? Kerana menunjukkan atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya. Contoh zat Allah Ta'ala itu berkuasa. Dengan apa dia berkuasa? Dengan tenaga, dengan kekuatan. Lagi dengan apa? Dia berkuasa dengan sifat berkuasa, ya. Zat Allah Ta'ala itu berkuasa, ia Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan tenaga bukan, tapi dengan sifat kudrat, yang artinya berkuasa, bukan sifat berkuasa. Jadi yang salah di sini, diri sifat kudrat itu sebenarnya ialah berkuasa. Diri sifat berkuasa, bukan berkuasa. Berkuasa bukan sifat, tapi berkuasa itu ialah kerja sifat. Bila zat Allah Ta'ala ada sifat kudrat, sifat berkuasa, maka dia berkuasa. Maka buat ayatnya ialah berkuasa zat Allah Ta'ala dengan sifat kudrat. Tu ya. Melihat pula, melihat. Melihat oleh zat Allah Ta'ala dengan sifat basar. Ayat dia. So kena faham, nak letak dia sebagai sifat ni yang mana satu. Contoh tadi kudrat, berkuasa ke berkuasa, mana satu sifat, mana satu kerja sifat. Kalau basar, yang artinya melihat, ya, mana satu sifat, mana satu kerja sifat. Kalau sifat basar artinya melihat, kita kata kerja sifat, salah. Basar ialah sifat melihat yang ada pada zat. Dengan sifat inilah maka melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala dengan ini sifat. Apa? Sifat melihat. Itu. Baru betul kedudukan. Kalau tak kena pada diri sifat tu. Dia kena pada diri kelakuan sifat, pekerjaan sifat. Kalau pekerjaan sifat basar, sifat melihat apa? Melihat. Kalau pekerjaan sifat pendengar, sifat sama apa? Mendengar. Mendengar tu kerja sifat. Apa yang dia boleh lakukan bila ada sifat ini? Itu kata jangan salah letak. Bila salah letak, dia tak kena pada diri sifat tu. Kita kata sifat melihat, salah. Sifat berkuasa Allah Ta'ala, salah. Sifat mendengar Allah Ta'ala, salah. Habis kerja sifat nak letak apa pula? Jadi bila ada sifat pendengar, mendengar Allah Ta'ala. Bila ada sifat melihat, melihat Allah Ta'ala. Atau nak kata musannif, nak kena betul-betul letak. Kalau tidak, tak kena pada diri perkara itu.
Yang bukan sifat kita kata sifat, yang bukan kerja sifat kita kata kerja sifat. Bercelarut sebab tak jelas mana dia sifat, mana dia kerja sifat, ya. Sekali lagi yang senang. Antara berkuasa dengan perkuasa, mana sifat, mana kerja sifat? Tu je jawatan. Yang berkuasa ke perkuasa? Yang mana sifat? Perkuasa. Berkuasa bukan sifat. Habis berkuasa apa? Kerja sifat. Okey, baik. Basar artinya apa? Pelihat. Pelihat itu yang sifat basar tu. Sifat ke kerja sifat? Pelihat. Sifat. Apa kerja sifat dia? Melihat. Baik, sifat sama. Yang mana satu sifat, mana satu kerja sifat? Mendengar ke pendengar? Sifat. Pendengar. Mana satu kerja sifat? Mendengar. Gitu. Mendengar. Bagi kita mendengar juga, tapi mendengar dengan apa? Dengan telinga. Ya. Kita melihat dengan apa? Mata. Tapi kalau kita tenung fikir dalam sikit, sebenarnya mata pun sama juga. Sebenarnya bukan mata, sifat pelihat yang ada pada kita tu. Tapi bezanya sifat pelihat pada kita tu sifat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Mata ialah alat sahaja, ya. Yang sebenarnya yang kita dapat melihat, bila ada sifat pelihat pada mata, baru kita dapat melihat, ya. Tu. Jadi kena faham kedudukan. Kalau tidak, dia kata apa? Kalau salah letak makna, dia kata sangatlah membawa muskil, tak faham, keliru kerana salah letak makna tadi, menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya. Bukan sifat, kita kata sifat. Dia kerja sifat, kita kata sifat. Salah. Salahlah kita. Hanya perkara yang dikira-kira dengan fikiran yang tiada tentu, bergilir ganti dengan lawan-lawan itu. Baik. Ada perkuasa, ada kudrat. Maka zat Allah Ta'ala pun berkuasa. Ditanya balik, ditanya orang, berkuasa dengan apa? Berkuasa dengan sifat berkuasa. Zat Allah Ta'ala berkuasa dengan apa? Dengan sifat kudrat. Nak bagi faham kudrat itulah apa? Berkuasa ke berkuasa. Kalau kita sedang membicarakan tentang sifat, maka kita akan jawab berkuasa dengan sifat berkuasa. Itulah kudrat. Supaya betul. Jangan silap letak, nanti sangat membawa masalah, muskil nanti. Gitu. Jadi nak bagi lawan dia apa? Kalau kata kudrat, perkuasa, lawan dia perkuasa, lawannya tiada sifat perkuasa. Yang lazim bagi makna tiada sifat perkuasa itu ialah lemah. Jadi perkuasa lawannya lemah. Tiada sifat perkuasa. Itu lawan bagi sifat. Sifat ma'ani, dia lawan kan tiada. Kalau kudrat perkuasa, lawan dia tiada perkuasa. Yang lazim dia lemah. Kalau pelihat, pelihat, itu sifat. Lawan dia apa? Pelihat. Tiada sifat pelihat. Yang lazim daripadanya ialah buta. Buta. Sebab pelihat lawannya buta. Buta ni apa? Yang lazim daripada ketiadaan sifat pelihat. Tu ada lawannya tiada, ada lawannya tiada. Itu sifat ma'ni. Tapi kalau sifat salbiah tak. Contohnya kidam. Kidam artinya apa? Sedia kala. Sedia kala. Lawan dia hakikat sedia kala apa? Tak ada mula. Tu hakikat sedia kala. Jadi lawan pada tak ada mula pun.
lawan pada tiada permulaan. Ada permulaan. Lawan dia ada pula. Dah, hakikat dia tak ada. Tak ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Lawan dia ada permulaan. Kan biasa lawan tidak kan. Ini lawan dia lain pula. Baqa, artinya kekal. Hakikat dia apa? Tiada kesudahan. Tak ada kesudahan, itulah baqa. Lawan dia ada kesudahan. Nampak? Lawan dia ada pula. Sifat sebenarnya tak ada. Itu salbiah, berbeza. Tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Macam tu. Jadi dia tak sama dengan sifat ma'ani. Lawan dia bukan tidak, tetapi dia sebalik itu. Apa? Kalau tiada permulaan, itulah sifat, maka lawan bagi dia ialah ada permulaan. Ada permulaan jadi mustahil pula. Tak ada permulaan jadi sungguh. Itu akan faham. Ada pemikiran kita biar kena, biar betul. Bukan sifat salbiah tu tak ada, tapi yang tak ada itu apa? Barang yang tak layak baginya. Apa? Seperti ada mula, ada kesudahan, itu semua tak layak bagi Tuhan, ya. Siapa yang rasa keliru nak tanya boleh tanya, ya. Jadi kita kena pegang ni. Kita kena pegang betul-betul. Bila sebut zat Allah Ta'ala, tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Itu dia, ya. Tak berhajat pada sesuatu, tak bersangkut paut dengan sesuatu. Tu. Salah letak mana, akan muskil lah kita, pening kita. Maka sangatlah membawa muskil, susah faham, kerana menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya. Salah letak. Hanyalah perkara yang dikira-kira dengan fikiran yang tiada tentu bergilir ganti. Ini, ya tidak, ya tidak. Dia samar-samar. Lagilah kita tak faham. Dengan lawan-lawan itu lagi ada permulaan. Ada mula pula. Sedangkan hakikatnya sifat kidam tu ialah tiada permulaan. Tapi bila kita dah muskil, dah tak faham, kita kata ada permulaan pula. Itu salah, ya. Dan kesudahan bagi kebanyakannya. Sedangkan pada zat Allah Ta'ala tiada kesudahan dan berbilang-bilang, sedangkan bagi Allah Ta'ala tu tidak berbilang-bilang. Hakikat sifat salbiah. Maka sekalian itu pada fikiran hamba ialah takluk segala sifat-sifat itu. Segala sifat-sifat tu kerja. Itulah jangan salah faham. Segala sifat ma'ni tu, ya, daripada hayah, kudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam tu, semua sifat-sifat ma'ni tu ada takluk dia, ada kerja dia, ya. Kerja sifat ma'ni ada. Apakah dia kerja sifat ma'ni? Ikut sifat apa? Kalau sifat ma'ni tu hayah, artinya pehidup, apa kerja dia? Dia tak adalah kerja seperti sifat lain, sifat ma'ni yang lain, tetapi otomatik menunjukkan sifat ini sifat yang sangat besar mustahaknya, gunanya pada sifat-sifat lain. Itu otomatik jadi kerja dia lah. Walaupun sifat hayah dia tak ada buat tu, tak ada buat ni, tak ada. Tetapi dengan sifat hayah itu, maka semua sifat-sifat ma'ni yang lain tak dapat tidak, mesti ada. Tak dapat tidak, pasal ada sifat hayah. Kalau sifat hayah ni tak ada, semuanya tak ada, termasuk alam pun tak ada. Sebab sifat kudrat tadi tak ada. Sebab tak adanya sifat hayah berhidup. Nampak? Kalau sifat basar, kerja dia mendengar.
Kalau sifat sama, pendengar, kerja dia apa? Mendengar. Itu kerja sifat. Kalau kalam, perkata. Tak, perkata. Apa kerja dia? Berkata-kata. Berkata-kata. Boleh tanya, tak apa, ada muskil tanya. Kita nampak apa yang kita sedang bicarakan sekarang ni, iaitu sifat-sifat ma'ani zat daripada hayah, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Tu dia. Semua daripada sifat ini ada kerja berlaku. Ada kerja sifat. Ya. Jadi kena beza antara sifat dengan kerja sifat. Tak sama. Ya, tak sama. Saya rasa ada yang dah nampak ni, ya. Semua belum masa dia nak cakap ni, tapi dah boleh nampak tu, alhamdulillah. Jangan letak sifat berkuasa itu dengan berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa salah. Mesti per. Zat Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa, baru betul. Kiaslah pada semua sifat-sifat yang lain. Tu. Kias. Kan ditunjuk kan? Kias. Muskil? Boleh tanyakan. InsyaAllah kita akan cuba tolong. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab yang lain disebut zat Allah Ta'ala itu mempunyai sifat maha berkuasa. Salah lah, ayat tu dah salah. Bukan sifat yang maha berkuasa. Atau kita jumpa lagi zat Allah Ta'ala itu mempunyai sifat berkata-kata. Salah juga. Bukan zat Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat berkata, tapi zat Allah Ta'ala berkata-kata dengan apa? Dengan sifat kalam, artinya perkata. Nak letak mana je, nak betulkan letak mana pada sifat dan pada kerja sifat tu kena betul tu, daripada hayah, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, betul-betul letak. Nanti balik kita boleh buat satu sketch ke atau satu catatan sifat-sifat ni penting. Jangan kata lagi sifat berkuasa, sifat melihat, sifat mendengar, tu semua salah. Ya. Walaupun kita juga dalam kitab sekalipun mesti kena diperbetulkan, ya. Ada kena bawa masjid ujung tambak. Biar dia belajar sekali. Tengok balik pada ayat tu, kalau ada sukar kita dapat faham, terus tanya, tak apa. Kemudian qala musannif rahimahullah ta'ala, hanya perkara yang dikira-kira dengan fikiran yang tiada tentu, bergilir ganti dengan lawan-lawan, itu sifat. Lagi ada permulaan. Contoh kalam tadi. Kalam, kita lihat Allah Ta'ala berfirman dengan membaca, menyebutkan surah Fatihah umpamanya. Kita dengar permulaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan tu dimulai dengan apa? Huruf ba. Bismillah. Itu mana apa? Ada awal. Atau kalau surah tadi, awal surah Bismillahirrahmanirrahim, ada awal. Sedangkan kalau kita dengar dalam kitab-kitab lain disebut sifat Tuhan itu tak berhuruf, tak bersuara, berhuruf pun tidak, bersuara pun tidak. Itu sifat kalam Tuhan tu. Habis yang berhuruf bersuara tu apa? Itulah kerja sifat, hasil sifat. Jadi hasil sifat kalam apa? Quran tu sebiji. Sebuah Al-Quran itu ialah hasil sifat kalam Tuhan. Habis
muskil ni pula sifat kalam Tuhan tu kan qadim. Tak. Sedia kala lagi. Betul lah. Yang qadim yang mana? Yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, itulah yang qadim. Sifat kalam yang ada pada zat. Tu oh, dah kena faham betul-betul ya. Dah belajar ulang sampai faham. Kenapa ni Ustaz saya tak faham lagi ni Ustaz? Antara sifat dengan kerja sifat ni. Ya tak? Tapi kalau kita dah faham, alhamdulillah. Tu dia. Lagi ada permulaan. Sifat kalam mana ada permulaan? Tapi bila masuk kerja sifat, boleh tak ada mula? Boleh. Tuhan ada sifat kalam, dia baru dia nak berkata, baru dia nak berucap, boleh tak? Boleh. Jadi permulaan tu ada bagi samarah sifat. Sifat tak ada. Sifat dia yang ada pada zat yang sedia kala, iaitu sifat kalam, memang sedia kala. Tapi bila dia mula berkata, ada awalnya dan ada akhirnya. Ya. Baik, lagi sikit lagi. Dan kesudahan bagi kebanyakannya ada akhir dia. Apa tu? Kerja sifat. Yang ada akhir kerja sifat. Sifat tak ada akhir. Wujud kidam apa nama ni, hayat, kudrat, iradat, ilmu tu kan, itu tak ada akhir. Tapi takluk sifat ada akhir. Bila dia tak berfirman, boleh dia berhenti, itu ada akhir dia. Dan berbilang-bilang, ialah surah Fatihah, surah Ikhlas, Ta'awuz, surah Baqarah kan, kamu bilang-bilang banyak pula tu. Tak apa, itu kerja sifat, bukan sifat. Sifat kalam satu je, yang artinya perkata tu satu je, tak ada 2, 3, 4. Yang banyak tu kerja sifat. Ya, tu beza sifat dengan kerja sifat tu. Maka sekalian itu pada fikiran hamba, kata Tuan Guru kita ni, takluk segala sifat. Nampak tak? Takluk segala sifat, kerja sifat yang banyak tu. Barulah betul. Boleh Cikgu Tan? Boleh? Yang banyak-banyak tu apa? Takluk. Apa takluk? Kerja sifat tu. Bila kata basar, sifat apa? Sifat pelihat. Dengan sifat pelihat, zat Allah Ta'ala melihat zat dia, diri dia. Lagi dapat melihat sifat ma'ani zat. Dia dapat lihat. Adapun makhluk dia semua berapa ribu, berapa juta, berapa bilion makhluk dia, semua dilihat satu persatu dengan jelas. Banyak tak? Banyak. Jadi yang mana banyak? Sifat ke kerja sifat? Sifat satu je, basar. Tapi yang dia melihat bilion-bilion, triliun, apa pun ada. Tak ada nafsu, tak ada akal, dia lihat semua sekali. Ada nafsu, ada akal, dia lihat semua sekali. Manusia dan jin semua, dia tak ada satu pun dia tak lihat. Tak ada akal, tak ada nafsu. Tumbuh-tumbuhan, lautan, gunung, semua dilihat. Oh, banyak tu. Itu sifat ke? Bukan. Itu kerja sifat, takluk dia. Ada nafsu, tak ada akal. Apa? Haiwan. Berapa ratus, berapa juta spesies. Berapa ribu juta spesies yang ada. Burung lain, ikan lain, cacing lain, hama lain. Banyak yang dilihat. Semua sifat ke? Bukan. Kerja sifat. Sifatnya satu je. Apa? Ilmu. Nampak? Kita kena faham. Sifat dengan kerja sifat.
Maka sekalian itu pada fikiran hamba ialah takluk segala sifat itu, melainkan hidup saja. Hidup, maka iaitu hidup tu daripada sifat maknawiyah, ya, sehingga-hingganya terjemah hamba itu memperasankan alat-alat bagi mafhum yang nak dipaham daripada terjemah mereka itu ulama. Maka hendaklah kita tolak demikian itu pada ketika berasa itu dengan tersuci Allah Ta'ala daripada alat. Mana dia bukan alat, ya, bukan alat mendengar, alat melihat, bukan, dia sifat. Sebab tu nak dipisahkan mana satu sifat, mana satu kerja sifat, baru kita boleh pisahkan. Kalau tak nanti bertukar-tukar sampai kita tak tahu yang mana satu sebenar-benarnya sifat. Tak mau gitu. Jadi mengaji tauhid kena jelas sifatnya di mana, kerja sifatnya di mana, barulah jelas, ya. Jadi pada sifat penghidup, boleh tak kita kata hidup tu sifat? Tak boleh. Yang sifat tu ialah penghidup dan bukan alat. Macam kita, alat kita hidup apa? Nyawa. Roh itu alat kita untuk hidup. Pada Allah Ta'ala dia panggil apa? Sifat penghidup. Dengan sifat penghidup ini, zat Allah Ta'ala itu hidup. Gitu, ya. Jadi hidup ni dia tak ada takluk sifat, tak ada kerja. Sifat penghidup tak ada kerja. Menghidupkan bukan dia. Melainkan sifat penghidup apa? Hiduplah. Bila Tuhan ada sifat penghidup, nescaya hidup dia. Kalau tak ada sifat penghidup, mati dia. Mustahil Allah Ta'ala mati. Sedangkan makhluk ni semua ada lagi. Tu, ya, kita ada dalil dia. Perkara menunjuk di atas kekuatan keyakinan percaya kita pada mana-mana sifat. Yakin sungguh-sungguh. Sebab itu dalil pun kita boleh bagi. Mana tahu Tuhan tu hidup? Contohlah soalan. Mana tahu Tuhan tu hidup? Ataupun Tuhan tu ada pengetahuan? Kita ambil hidup dulu. Kalau Tuhan tu tak hidup, maka mestilah dia mati. Ataupun dia tiada sifat penghidup. Lazim daripada tiada sifat penghidup, mati ia. Bila mati ia, kalau Tuhan ni tak ada sebab, macam mana kita ni boleh ada? Adakah kita ni jadi dengan sendiri? Tak. Yang jadi dengan sendiri tak lain melainkan hanyalah zat Allah Ta'ala saja. Itu kita wajib kena tahu. Satu-satu. Hanya zat Allah Ta'ala saja yang ada. Sendiri-diri dia. Dan ada sifat-sifat manis seperti penghidup tadi. Adapun kita, sifat penghidup kita ada juga, tetapi bezanya ialah dia dijadikan dan dia ada permulaan. Sifat Allah Ta'ala tadi tak ada satu pun yang ada permulaan, tak ada. Kerana zat Allah Ta'ala itu qadim. Apa qadim? Sedia kala. Tak ada bermula. Tu diulang sampai kita usuh, tak beranjak dah, betul lah. Tu penting kita kena tahu sifat 20. Baik, panjang tu akan pening gitu. Cukup tanda kat situ. Kalau ada muskil nak tanya boleh tanya. Masuk dah Isyak? Dah belajar tak apalah. Habis kena. Gitu ya. Tapi susah macam mana pun kita jangan kata janganlah timbul perasaan apa bosan, kita menolak. Tak, kita mencari jalan penyelesaian. Faham tak dengan makna sifat dan makna bukan sifat? Bukan sifat tu apa? Kerja sifat. Asal kita boleh nampak gambaran perbezaan tu pun dah alhamdulillah lah tu. Nanti insyaAllah sekali kita ulang dah terang dah. Kita dah nampak dah kerja sifat tu apa, sifat itu apa. Kenapa kata sifat Tuhan tak boleh berkata-kata? Yang berkata-kata itu bukan sifat.
Tapi sifat dia ialah perkata yang ada pada zat, yang tak berhuruf, yang tak bersuara. Adapun berhuruf bersuara itu ialah kerja dia, kerja sifat. Ada huruf, ada suara, ada perkataan, ada mula, ada akhir. Itu semua kerja-kerja sifat. Sebab tu kalau baca Fatihah kita tak baca waladdallin bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka ada. Berselerak, bertukar takik. Tapi ada mula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cantik sampai waladdallin. Amin. Ada dulu, ada kemudian. Sedangkan sifat Tuhan tak ada dulu, tak ada kemudian. Tak ada. Ya tak? Tu dia. Jadi kita dah nampak tu, alhamdulillah lah. Pelan-pelan ya. Benda susah memang macam tu. Pening peringkat awal. Tapi dalam lama besok kita dah faham, dah nampak satu persatu. Tambah pula ni ada rakaman lagi, senang kita rujuk. Ya. Gitu. Baik. Jadi tandakan tempat kita berhenti. Kat mana tu? Kerana menunjuk atas perkara-perkara yang tiada ada dirinya, salah letak. Hanya perkara yang dikira-kira dengan fikiran yang tiada tentu, bergilir ganti dengan lawan-lawan itu. Situlah dengan lawan-lawan itu. Terus. Okey, baik. Bagus tu. Dengan lawan-lawan itu lagi ada permulaan dan kesudahan bagi kebanyakannya dan berbilang-bilang. Maka sekalian itu pada fikiran hamba ta'alluq segala sifat, ya, bukan sifat, ya, melainkan hidup. Maka iaitu hidup tu daripada sifat maknawiyah, sehingga-hingganya terjemah hamba itu memperasankan alat bagi mafhum terjemah. Jangan, ini dah susah sikit, nanti saya terangkan. Ambil tempat maka iaitu, jumpa tak? Melainkan hidup tu, maka iaitu daripada sifat-sifat maknawiyah. Itu nanti saya terangkan situ. Tak? Tanda situ. Maka iaitu. Wallahu alam. Kalau kita sekali imbas yang payah, tapi dalam lama esok senang, insyaAllah, ya. Boleh cakapkan baik. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah.